syariat baru. Cuma sikit banyak tu ada maklumat yang kita tak sampai maklumat tersebut. Kalau contoh saya sebut Nabi Syuaib itu antara Nabi Syuaib yang Nabi Muhammad memang memasukkan tentang kebolehan menikahkan dengan lafaz mubham. Salah satu daripada dua anak memang tak boleh akad nikah dengan lafaz macam itu. Begitu juga lah sebelum-sebelumnya. Macam mana pun nak sebut yang menyebabkan Rasul ini jadi Rasul pasal ada hukum baru. Tandu dulu bagi selesai. Ya. Kalau bukan Bani Israel, dia tak ikut Nabi Musa. Pasal Bani Israel untuk Bani Israel, Nabi Musa untuk Bani Israel saja. Nabi Harun Nabi Bani Israel saja. Nabi Isa pun Bani Israel saja. Kalau Nabi Khidir katalah bukan Bani Israel, jadi dia akan untuk kaum dan umat dia tertentu sajalah. Ya betul. Macam tak Nabi Musa. Macam Nabi Syuaib. Nabi Syuaib wa ila madyana akhahum Syuaiba. Nabi Syuaib kepada penduduk Madian aja. Nabi Musa pada Bani Israel. Jadi nak kata tentang umat tertentu, kaum tertentu, suku, itu satu hal lah. Pasal yang untuk rahmatan lil alamin ni hanya untuk baginda Nabi SAW, Nabi kita je. Okey, asal nak sebut ialah hukum tu lah. Jadi kalau kata memang dia bukan daripada Bani Israel, dia untuk kaum siapa dia lah. Cuma kalau Bani Israel cuma atas kata dia adalah Nabi, bukan Rasul. Pasal apa? Pasal tidak ada syariat yang baru yang dia kena sampaikan dengan melalui lidah dia. Dia Nabi. Boleh lagi? Apa tak clear lagi tu? Lagi clear, ya. Ya. Oleh kerana dia orang baru. Dia orang pertama kan? Nabi ke Rasul? Rasul lah. Maksud apa? Dia lah pembawa syariat pertama. Jadi semua baru. Itu kan? Jadi orang yang memasukkan hukum, ubah hukum baru panggil Rasul pula kan? Satu, Adam. Lepas Adam siapa? Yang Rasul. Idris. Apa syariat baru dia agama-agama ni? Memasukkan kebolehan berkahwin adik-beradik. Nabi Idris lah. Nabi Idris. Sebelum Nabi Idris ada Nabi apa? Yang dia Nabi je, dia bukan Rasul. Nabi Syith alaihi salam. Nabi Syith adalah anak Nabi Adam yang ke-40. Nisbah kelahiran. Kalau anak dia anak yang ke-79. Ya. Pasal Siti Hawa bersalin 40 kali. 40 kali bersalin. Semua kembar dua. Semua kembar dua. Melainkan anak yang hujung. Seorang je. Dan seorang tu ialah Nabi Syith alaihi salam. Menurut riwayatnya gitulah cerita Nabi Syith ni. Dan dia Nabi je, dia tak Rasul. Pasal apa? Dia hanya dia dapat wahyu. Lepas tu tak ada hukum baru yang mengubahkan dengan hukum ayah dia. Tak ada. Tapi Nabi Idris memasukkan hukum adik-adik. Tak boleh kahwin adik-adik lepas tu. Kalau sebelum tu Nabi Adam, dia memang kahwin adik-adik. Kalau dia tak nak kahwin lagu mana? Cuma tak boleh kahwin adik-adik seperut. Semua satu perut. Maksudnya yang mengandung sekali, yang kembar. Yang sekembar tu tak boleh kahwin. Itu yang sebab berlaku perbunuhan. Peristiwa pembunuhan Qabil dengan Habil tu. Pasal apa? Pasal kahwin lah, nak kahwin sekembar dia. Okey. Yang tu satu hal lah. Yang tu cerita ke bunuh sikit. Tapi nak cerita asal masalah kahwin tu. Jadi yang memasukkan hukum boleh kahwin adik-adik ni adalah Nabi Idris. Kalau ikut kisah tentang syariat dulu tu macam tu. Jadi nak cerita apa asal? Nak kata macam mana boleh jadi Nabi, macam mana boleh jadi Rasul tu. Dengan takrifan macam ni. Tengok elok-elok. Kalau ada pahaman-pahaman tak betul tu, jaga. Saya pun dapat maklumat je nak tambah sikit ni. Pasal apa? Ada orang dia belajar buat Nabi Rasul macam ni. Dia kata Nabi Rasul ni macam ni. Nabi ni dakwah senyap-senyap. Bila terang-terang barulah jadi Rasul. Oh pula. Betul ke? Tak pernah dengar lagi macam tu. Cuma betul tak betul? Tak betul juga. Memang Nabi tak, bukan Nabi senyap-senyap ke? Nabi pun dakwah senyap-senyap juga. Tapi adakah bila senyap-senyap je Nabi? Bila terang-terangnya Rasulnya tu? Tidak. Bahkan
Nisbah terang-terang senyap ni dia ialah istilah apa? Teknik penyampaian. Memang nisbah dakwah terang dan senyap-senyap ni pun ditunggu arahan lah. Zaman Rasulullah pun mula-mula memang Rasulullah dakwah senyap dulu kan. Lepas tu baru dia pergi dengan cara terang-terang. Macam mana pun, adakah itu yang membezakan Nabi Rasul? Tidak. Okey, siap. Lain kalau ada. Nak menyanggah pahaman Wahabi kata Nabi Adam bukan Rasul. Sepak je. Memang Wahabi, kalau kitab yang memang saya baca sendiri, yang kitab dia yang ditulis oleh Muhammad Saleh Utsaimin, memang dalam kitab tu dia kata Nabi Adam bukan Nabi. Bukan Nabi. Adam je. Bukan Nabi lah. Rasul mana jadi Rasul eh? Nabi Adam bukan. Pasal dia cuma Abul Bashar, tapi bukan Nabi. Teruk dia orang ni. Macam tu pun orang boleh pakai lagi Wahabi. Pelik tengok lah. Salah akidah. Dia surah lah. Susah lah nak jual kedai-kedai biasa ni. Sembunyi-sembunyi dah je. Cuma kat Malaysia ni tak apa nak jual. Pasal kitab pun kitab Arab. Siapa nak baca? Banyaknya hak demo pergi belajar kat sana bawa balik lah. Saya dapat pun daripada orang-orang yang dapat kitab kat sana bawa balik tengok kitab. Oh ni bagus ni. Tengok ditulis akidah ahli sunnah wal jamaah. Tengok Musaleh Utsaimin. Pelik nama orang ni. Buka lah. Oh tengok. Jadi minta kitab tu buat apa? Nak tunjukkan kata memang perkataan Wahabi macam ni. Jadi atas kata kaedah kasarnya sepak je lah. Kaedah kita mudah juga lah. Kita pun tak ada kuasa nak buat apa-apa tindakan. Abaikan je mereka. Macam mana pun Nabi Adam, kalau ikut saya nak gunakan bahasa ini, maklum fiddin bid-dururah. Maksudnya maklum dengan semudahnya dalam bab agama, semua orang pakat i'tiqad Nabi Adam adalah Nabi Rasul. Bahkan Nabi Rasul mula-mula siapa? Adam, Idris, Nuh, Soleh. Ikut aturan macam tu. Nabi Adam dulu. Nabi Adam dulu. Macam mana boleh Nabi Adam disqualified daripada senarai itu? Biar benar. Dia orang ni akidah Nabi Muhammad ke akidah apa ni? Itu kot. Nak tolak macam mana lagi? Sepak je lah. Benda memang salah. Semua orang bakal tahu. Orang awam dan orang jahil pun tahu bahawa Nabi Adam adalah Nabi. Ni Wahabi ni memang gila babi betul lah. Okey, siap. Itu bab Nabi tau. Bab Tuhan dulu kita dah bicara dah bab ketuhanan. Dia kata macam tu. Dia kata qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Muzammil ke Mudassir? Ya jual Mudassir tu. Dia kata yang tu adalah dalil kenabian. Dalil kerasulan. Kaedah tadi ya kot. Ada jadi dia faham dakwah terang-terang Rasul. Dakwah senyap-senyap Nabi. Tak betul? Pahaman Wahabi. Kalau ada Wahabi pahaman itu, kaedah ulama tak sebut. Kita bab Nabi Rasul beza sama ni. Tak ada syariat baru yang disampaikan. Kalau ada syariat baru, itu Rasul. Kalau tak ada syariat baru, Nabi. Okey. Boleh? Satu lagi soalan sikit. Yang ni soalan fikir tau. Macam mana nak selesai? Tarikh dah betul, bagus lah. Kalau orang tak betul ni, dia akan cari jalan tu nak kelahi dengan kita balik. Tengok Rasulullah bila dia sampai, dia dapat wahyu, dia suruh kata apa? La ilaha illallah. Ana Rasulullah. Dia kata Rasulullah kan Nabi Allah. Rasulullah kan Nabi Allah. Qulu la ilaha illallah. Wa anni Rasulullah kan Nabi Allah. Rasul lah. Apa ni? Rasulullah lah. Dia kata anni Rasulullah. Apa dia nak petikai apa tu? Nak cari hujah apa tu? Kata jadi Nabi dulu. Awal-awal Rasulullah kata dia Rasul. Dia kata ana Rasulullah. Dia kata ana Nabiullah. Dia tak kata Nabiullah. Dia kata ana. Okey, boleh. Siapa tolong jawab? Cepu mas.
Ni kena pandai ni nak kena ngaji ni. Ni yang kena reti ke bahasa Arab ni. Ada? Nabi itu dah memang dah diketahui, dah memang umum. Betul? Rasul ni masa dia nak beritahu kata dia boleh nak Menyampai tu. Macam tu Betul ke huraian tu? Dia faham. Okey. Kalau bagi hadiah pun saya tak bagi kan. Hadiah tak ada, tak bawa kan, tak buat. Jadi tak boleh bagi hadiah memang tak betul pun. Tak menepati skema pemakan. 10 tu satu tak kena tu. Ui. pasal itu bukan ciri dia. Maksudnya itu bukan kenapa dia kata dia Rasulullah. Ada try juga, nak try. Allah cakap kata dia Rasul. Allah Ta'ala kata kat dia Rasul. Lama tu buat apa kata Nabi? Dia tahu kita cakap inna Rasulullah. Sesungguhnya aku Rasul. Semua Nabi-Nabi dapat je wahyu dia kata ini Rasulullah ilaikum. Dia tak ada kata ini Nabiullah ilaikum. Ni kena pandai. Dengar saya jawab. Dia diberi hak oleh Allah untuk menyatakan. Tak boleh, dia tak boleh syarah itu. Tak jadi. Semua Nabi-Nabi dia kata Rasul pasal apa? Itulah Rasul lughawi, yang ni Rasul istilahi. Faham tak saya itu? Tak faham lagi. Rasul tu ialah Rasul bahasa, bukan Rasul istilah. Kalau Rasul istilah, Rasul lain, Nabi lain. Kalau Rasul dalam bab bahasa, Rasul dengan makna utusan, bukan Rasul dengan makna dapat syariat baru. Faham tak? Rasul makna apa? Utusan, messenger of God, betul Jadi Rasulullah messenger tak? Yes, he is a messenger. Tak bicara pun masalah syariat baru, tak syariat baru. Jadi dia sebut Rasul tu pandang pada sudut dia dilantik sebagai Rasul yang Allah Ta'ala arsala ilaihi Jibril. Allah Ta'ala hantar Jibril ke dia, Jibril sampaikan. Jadi dapat tak kerasulan? Rasul apa tu? Maksudnya dapat perutusan. Jadi messenger of God. Apa satu panggil Rasul? Jadi Rasul tu Rasul lughawi. Apa tu Rasul lughawi? Rasul dari sudut lughah. Maksudnya dia utusan Allah Ta'ala pandang pada sudut dia terima wahyu. Penamaan Rasul tu pandang pada sudut bahasa, yang kata dia terima wahyu, namakan Rasul ke dia. Yang ni kita bicara nama Nabi Rasul ni bukan pandang pada sudut terima wahyu, tapi pandang pada sudut nak membezakan status Nabi dan Rasul. Kenapa yang ni panggil Nabi? Kenapa yang ni panggil Rasul? Status Nabi Rasul ni yang ni istilahi. Maksudnya dengan istilah. Datang pembahasan tarif untuk nama Rasul mesti dapat syariat baru sampai kan. Nabi tak ada syariat baru yang disampaikan. Itu Nabi. Tu disebut ini Rasulullah, itu Rasulullah lughawi, bukan istilahi. Tak faham tanya. Pasal tu benda nak jawab pertikaian tu kalau orang pertikai tu. Tarikh-tarikh yang kita duk sebut tu. Ada? Macam nak saya sebut pasal kelahi lughawi ni. Yang tu yang kalau orang nak bertikai, dia bertikai lah. Nak saya sebut. Allah Ta'ala. Dia satu tu ya. Allah Ta'ala lelaki perempuan. Tak ada yang tidak. Okey, dengar elok. Bila Rasulullah ditanya, siapakah Allah? Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah, Qul. Jawab, ini jawapan. Huwallahu ahad. Betul? Pernah dengar ayat Quran tu? Tak tahu tu nak mampu lah tu. Sikitlah saya tambah ayat tu kan. Dengar. Qul huwallahu ahad. Huwa isim biasa ke isim zahir ke isim dhamir? Dhamir lil muzakkar atau muannas? Tadi kata orang Taala tak ada jantina. Huwa ke muzakkar? Adalah. Tu Allah, huwa tu Allah. Pandai-pandai pula kata tak ada muzakkar muannas. Itu jawapan dia. Tu bahasa lah bodoh. Kalau bahasa tak, ni apa? Sabura, misbah, kitabun, daftar dah buku tulis Sa'atun, sa'ah yadawiyah, jam tangan. Hadhihi sa'ah, sahih? Hadhihi kitab boleh tak? Mana mu'annas kat sini? Mana? Siapa boleh tunjuk mu'annas dia kat mana?
Tamar butah tu. Muannas bukan tamar butah. Muannas ni mesti ada parjun tak parjun. Sorry dengan bahasa dia tu. Mana parjun dia? Dengar saya jawab macam ni. Macam mana saya jawab ni? Itu muannas. Majazi. Muannas luawi lah bodoh. Bubuh doh tu kena bubuh. Pasal dia pengistilahan muzakkar muannas tu bukan maksudnya mesti ada farjun, mesti ada zakarun. Itu balu. Jadi istimal ke orang Taala Allahu huwa Allahu ahad. Tu guna muzakkar, guna domain muzakkar. Nah, muzakkar tu dia tak semestinya menunjukkan lelaki. Pasal istimal Arab umum pakai untuk muzakkar. Tak semestinya ada zakar. Sorry je pasal punya bahasa tu kan. Pasal memang itu takrifan yang sebut takrifan pun. Habis tu ke Allah kenapa guna huwa? Huwa tu pasal memang istimal lughah macam tu. Umum pakai huwa. Melainkan ada dilalah menunjukkan muannah pun bukan tengok nisbah kejantilan pasal dia ialah istimal lughawi. Itu adalah Arabian, usulub Arabi. Arabi ada istilah muzakkar muannas. Walaupun mana ada kemuannasan ataupun ke muzakkarannya kan. Okey bahasa itu. Ustaz, rasa tu ke sebabnya orang yang terlampau mendalam nak kaji ilmu tu yang banyak perpecahan tu. Al-Quran tu dia sebut dah. Dia mendalam tu tak apa ni, mendalam tak ada disiplin, lepas tu ngaji tak berguru tu huraikan kepala otak sendiri. Tu masalah. Itulah pasalnya. Itu pasalnya. Terlampau sangat. Dia terlampau dengan tanpa guide. Masalah. Itu masalah. Kalau terlampau, orang yang dulu-dulu memang terlampau tu yang dia boleh create ilmu macam-macam. Yalah, tapi sampai tahap kita zaman kita ni, pada saya tu satu bahaya lah. Zamalan ni kalau saya nak sebut bahaya tu sebenarnya bukan masalah mendalam. Masalah tak pernah belajar. Lepas tu pergi telaah sendiri. Tengok Ustaz Google, lepas tu Ustazah Wiki tengok tu. Tu syarah sendiri lah. Pula tu dah masuk internet, apa dia nak tengok lah. Mana dia suka ikut selera dia. Saya suka dengan pendapat ini, saya suka dengan pendapat ini. Kita tengoklah ulama yang pakar-pakar tu. Disiplin dah ada. Tapi tak nak ikut disiplin, nak ikut kepala otak sendiri. Itulah kot. Kenapa menyebabkan jadi kesesatan umat tu? Tapi Ustaz, bila saya tengok macam setengah Ustaz kan, dia orang memang ada sanad. Dulu dah di band pula. Jadi yang band dia orang tu yang kuat ilmu. Ustaz faham tak? Macam Ustaz kan, dia guru-guru dia kan memang handal-handal. Tapi tak boleh menyampaikan kuliah-kuliah. Dia memanglah, jangan kata ustaz-ustaz yang ada sanad ni Nabi Rasul pun orang sepak. Kalau dah sebut nisbah orang tak terima kan. Padahal mukjizat depan mata ni terang-terang ni, clear ni. Hak tu pun dia sepak derajatnya. Dibunuh pun ada. Tak heran lah. Memang itu adalah tribulasi dalam kehidupan. Tribulasi. Betul ke saya punya bahasa? Betul? Betul? Bukan? Tak. Mehnah kehidupan. Mehnah dan tribulasi. Kan? Ngubuh je bahasa tu. Melayu pun tak faham Melayu. Okey, siap kot. Selesai dah beza dengan Nabi Rasul tu. Jangan kau bisnes tak faham sudah. Okey, selesai. Ya, ada lagi. Sebelum tu macam mana? Sebelum jadi Nabi Rasul. Kalau tentang kemuliaan ni, kaedah kita atas sebut ulama mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah. Kita wajib i'tiqad Nabi Rasul ni adalah maksum. Kita akan jumpa bab tu nanti. Dan maksumnya mereka ni wajib i'tiqad Allah Ta'ala pelihara mereka sebelum lahir. Antaranya pelihara maksum tu tak mana? Allah Ta'ala jaga semua Nabi Rasul tidak akan ada daripada keturunan yang tak elok. Semua Nabi Rasul adalah selected. Allah Ta'ala ada mention dalam Quran dia sebut ni, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dia amat mengetahui di mana, itu zaman bila, keturunan mana yang dia nak hantar kan, orang-orang yang nak jadi Rasul dia nak lantik jadi Rasul. Jadi wajib i'tiqad kemuliaan pada Nabi Rasul ni ada sejak pada kecil lagi. Dia kecil lagi. Itu yang semua Nabi Rasul semua dilahirkan dalam keadaan mulia. Walaupun ayah dah tak ada masa kecil. Walaupun mak pun mati kecil. Orang lain mengasuh dia. Tapi akhlak dia macam mana? The best among of all.
Memang the best. Pasal apa? Tidak ada orang boleh bertikai nanti kepada dia tentang masalah keturunan. Walaupun mak bapak tak ada, orang tak boleh bertikai dari segi sudut mulia dia, akhlak dia. Kalau kata alah mak bapak engkau pun, tak, mak bapak dia orang tak boleh bertikai. Pasal tu yang atas sebut ulama, mak ayah dia pun orang Ta'ala dah antaranya jaga mereka ni supaya orang jangan bertikai, antaranya matikan ayah dia masa kecil. Mak pun matikan masa kecil, orang tak boleh bertikai. Jadi dia membesar, mengaku jadi rasul, mak ayah dia tak ada ikut syariat dia. Jadi mati jadi ahli fitrah. Selesai. Itu tang dia. Tang mak ayah dia. Tang dia sendiri. Itu yang wajib itikad orang Ta'ala bagi kemuliaan. Dan mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, sebelum menjadi rasul sekalipun kita wajib itikad bahawasanya apa yang berlaku adalah merupakan contoh dan tauladan yang diikuti. Cuma apa hukum dia tengok detail dalam apa ulama dah hurai dalam fiqh. Dalam bab akidah. Macam mana pun nak sebut, kalau sebut misalnya Rasulullah sebelum dia jadi Nabi Rasul, dia boleh apa? Dia buat kerja apa lagi? Meniaga. Soal, baguskah meniaga? Pasal apa? Kan Nabi buat sebelum dia jadi Rasul lah tu. Bolehkah dia ikut? Dengar elok ayat tu. Walaupun perkara tu berlaku sebelum dia jadi Nabi Rasul, mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, mencontohi dia adalah baik. Walaupun sebelum jadi Rasul. Dah jadi Rasul, waktu memang betul lah. Tu hal lah. Yang ni sebelum jadi Rasul sekalipun, contohi dia adalah contoh yang baik. Untuk bela kambing bagus tak? Untuk awak tak bela. Atau awak tak bela tu lain hal. Cuma nak kata membelanya adalah baik. Untuk bila kata bela kambing, agak-agak dia minum susu kambing. Dia makan daging kambing. Kambing best of all. Tapi diprovok. Pasal kita ikut Yahudi punya kepala otak. Sikit lah ayat-ayat macam tu kan. Macam mana pun nak sebut tang tu lah, tang kemuliaan kepada Rasulullah. Satu, tidak boleh ada apa-apa ayat menghina Nabi-Nabi Rasul sebelum, walaupun sebelum jadi Nabi Rasul. Wajib kita muliakan hal yang ada pada mereka. Satu, ada kita akan jumpa nanti format-format tu. Kalau ada cerita-cerita, masa dia kecil-kecil dulu lolak. Macam mana? Bersihkan cerita itu. Kalau memang tak ada cerita tu, sepak cerita tu. Kalau ada, bersihkan cerita itu. Bersih itu maksudnya murnikan dia. Maksudnya, jadikan cerita itu betul, lurus dan tak jadi hujah untuk orang petikai dia. Kisah siapa yang kita dengar Nabi Rasul ni kecil-kecil lolak ni? Tu tak lolak, tak ada buat lolak. Bunyi lolak ni, bunyi kedah je lah kan. Apa? Yang biasa dengar bunyi lolak ni. Nabi Rasul ni, dia kecil-kecil dia lolak ni. Lolak tahu lolak? Perak ni apa orang perak? Tak tahu. Orang perak tak ada bahasa tu. Tak ada, tak boleh nak describe lah. Kau lah perak, ada bahasa lain. Compilekan dengan bahasa Kedah tu. Lolak. Perak pun ada juga miskin bahasa kan tak? Nakai, lolak ni teruk ni. Ada nakai kan? Tak senonoh je. Boleh le. Nanti kena tanya Yuk lah. Piu Yuk. Baru ni anak dia hilang. Tak apalah tu saya cerita. Saya nak cerita bahasa Piu Yuk je. Pasal dia jom mengaji ke. Nyongin juga kata. Okey. Sikit saya friend dengan dia. Saya pun duduk satu sekolah. Dia junior saya senior. Apa cerita ni Nak cerita lolak ni. Antara cerita lolak, cerita Nabi Ibrahim jual berhala. Dia kecil-kecil jual berhala. Tidak? Tak bisa dengar. Apa perak sampai dengar tu? Tak boleh dengar. Ada tak Nabi Ibrahim jual berhala? Dia jual berhala. Bapak dia jual berhala. Bapak dia jual berhala. Buat berhala. Pencipta pula lah. Mana ni apa cerita ni? Betul ke bapak dia buat berhala? Bapak saudara dia, bukan bapak dia. Satu. Betul ke dia jual berhala? Jual berhala tu betul. Tapi dia jual macam mana? Dia tak pergi jual macam mana? Khianat. Dia jual tapi tak laku. Bagi percuma je. Jual bagi patung boleh tak? Tak boleh, salah. Lolak kat tu. Orang petikai lah. Dulu duk jual patung kat kita. Lain ni. Dia kata patung merepek pula. Orang boleh hujah Macam tu ke Nabi Rasul? Tak. Orang Ta'ala pelihara masa kecil. Tak ada istilah macam tu.
Tu kalau ikut bahasa tu lolak lah tu. Bukan lolak merepek-merepek menyanyi tu lolak lain. Ni lolak jual bahala. Lolak tu. Macam mana nak bermurni kan bagi tak lolak cerita tu. Ni lah. Tapi dia berjaya. Tak ada orang beli. Pasal apa tak beli? Ya ke macam tu. Janganlah pergi letak hidayat gitu ya. Ada sebab orang tak beli. Pasal sebelum dia ada hari pak menakan dia jual. Tu pun pak menakan tau. Bukan bapak tau. Pasal bapak dia atas sebut ulama. Tu yang kata wajib intikad Nabi Rasul ni orang Ta'ala pelihara keturunan dia. Tidak ada yang bapak mereka kafir. Kafir yang sembah bahala, buat bahala tak ada. Satu, semua Nabi Rasul ni yang kalau ayah dia bukan Nabi, bapak dia bukan Nabi, orang Ta'ala biasanya wafatkan ayah mereka masa kecil lagi. Mati ayah mereka masa kecil lagi. Wafat, mati, bahasa Arab tak ada masalah. Memang bahasa kitab, bahasa wafat. Satu saya guna bahasa wafat tu. Melayu perak ni dengan pelik tau. Bapak ni wafat. Kau tak pelik, bagus. Apa saya sebut tu ialah ayah dia tu, bukan ayah dia, ayah menakan. Apa nak sebut ni? Dia jual bahala, dia jual macam ni. Dia jual bukan jual bagi laku. Dan tak pula tak bagi laku. Kalau masyhur riwayat sebut, dia jual macam ni. Ayat bahasa Arab dia macam ni. Mai yabi' ma la yadur wa la yanfa. Mai yabi' ma la yadur wa la yanfa. Benda. Yabi' apa? Yabi'u. Siapa nak beli? Beli apa? Siapa nak beli benda tak ada mudarat, tak ada manfaat? Siapa nak beli benda mudarat, tak ada mudarat, tak ada manfaat? Seorang pun tak ada mudarat, tak ada manfaat. Betul ke? Semalam Pak Melakang kau jual, kami beli. Dia kata bagus, kalau ada hajat pegang patung tu, doa minta elok, tengok buat cantik, lawa. Kata dia, mintalah, mari tu cuba balik tengok. Kepak tak? Patah tak? Ni kamu marah kau. Ada kena belala macam ni? Kepak tak? Lah, tak ada mudarat, tak ada manfaat. Tu buat apa ni nak beli ni? Pulang balik, pulang. Ambil balik. Daripada kecil lagi dah ada dakwah betul. Mala yadur wala yanfa. Mai yabi' mala yadur wala yanfa. Itu dia jual. Memang dia jual, tapi dia jual dengan perkataan dengan betul. Jadi orang tak boleh petikai dia. Kalau dia jual kata bahala. Siapa nak beli bahala? Bahala comel loteng. Marilah beli. Tu jual bahasa Kelantan tak. Comel loteng weh. Mu tak beli rugi mu. Bunyi Kelah Hulu dengan campur Kelantan lagi. Dia jual macam tu tak ada. Kalau dia jual macam tu, apa tau? Esok dia jadi Rasul. Bila dia dakwah orang, kata apa? Pergilah. Dulu pun nak jual bahala kat kita. Lah ni nak warak kena. Allah Ta'ala tak ada pernah jadikan Nabi yang tahap dia macam ni, yang orang akan petikai dengan apa yang dia buat dulu. No. Semua pintu tu ditutup. Antaranya tutup tu pasal apa? Tu yang wajib intikad. Allah Ta'ala beri kemuliaan. Pada masa kecil tidak akan ada apa-apa benda yang istilahnya mendown standard dan menggagalkan visi dan misi Nabi Rasul. Okey, rasa saya jawab soalan. Tapi panjang sikit. Very sorry lah. Take time to give the explanation. Ada lagi? Baik, selesai. Kita baru selesai kan baca baru 2 baris. Waqad taqaddama, dan kata dia sungguhnya telah terdahululah kata dia. Anna irsalar rusuli minal jaizi 'ala Allah Taala. Bahawasanya perutusan rasul-rasul, hantar rasul ni wajib ke Allah Taala? Tidak, belajarlah dulu dah. Allah Taala hantar rasul ni adalah minal jaiz, sebahagian daripada perkara harus atau Allah Taala. Kita harus tu maksud dia macam mana? Hak Allah nak hantar ataupun tak hantar Rasul. Itulah taqaddama. Dahululah tu. Walakin akan tapi kata dia, qad hasala minhu ta'ala irsaluhum tafaddulan ala ibadihi lima fihi minal fawaidil katsirati. Akan tetapi kata dia, disebab harus, memang Allah Ta'ala harus saja melantik Rasul, bukan wajib atas Allah Ta'ala. Akan tetapi qad hasala, sesungguhnya telah hasillah minhu, daripada Allah Ta'ala, irsaluhum, oleh perutusan mereka itu Rasul. Cuma Allah Ta'ala hantar Rasul, dia takkan hantar sia-sia. Dia hantar pasal apa? Tafaddulan ala ibadihi, kerana nak memberi limpah kurnia kata hamba dia. Tentu Nabi Rasul yang Allah Ta'ala hantar pasal apa? Nak bagi rahmat pada umat
Beri rahmat kalau kita ke kita kepada manusia, supaya manusia dengan ada Nabi Rasul ni boleh jadi panduan macam kita dah belajar lepas. Dia sebut hikmah-hikmah perutusan Rasul. Dengan ada Rasul, Rasul boleh membimbing akal, boleh bagi ajar syariat, boleh tunjukkan benda mudarat tak mudarat ke mudarat ke kepada kita dengan tanpa kita